Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Biji Patum dalam saingan ACL Group Stage nombor 2 lah, yang mana ini adalah perlawanan kedua pasukan JDT selepas mengalami kekalahan 1-0 ke atas Kawasaki Frontale. Jadi kemenangan 4-2 ni adalah satu kemenangan yang patut dipuji apabila mereka berjaya untuk membenam antara kuasa besar di Thailand, iaitu Biji Patum, dengan jaringan yang besar iaitu 4-2. Kalau Beksin atau Arif Aiman berjaya sudahkan peluang-peluang yang ada, mungkin JDT boleh menang dengan jaringan yang lebih banyak, iaitu 6 atau 7 gol lah. Semalam Arif Aiman skor 2, Beksin skor 1 dan Yuan Muniz skor 1. Dan untuk game ni, kalau kita lihat, JDT tidaklah beraksi seperti mana mereka beraksi dalam perlawanan-perlawanan sebelum ni, yang mana ini membawa maksud JDT tidaklah terlalu memfokuskan kepada pergerakan build-up dari bahagian bawah, tetapi apa yang dilakukan oleh JDT untuk exploit kelemahan Biji Patum yang paling ketara dan juga paling jelas dalam perlawanan ni adalah di bahagian backline pasukan Biji Patum yang banyak terdedah dan juga banyak open space kepada pasukan JDT untuk melakukan serangan balas. Jadi untuk game ni memang kita boleh nampak JDT lebih kepada penggunaan long ball dan juga JDT lebih kepada banyak gerakan-gerakan counter attack apabila mereka berjaya memenangi dan juga mencuri bola di kawasan tengah pasukan Biji Patum ataupun di kawasan bertahan pasukan JDT itu sendiri untuk mereka melancarkan gerakan serangan ke arah gawang Biji Patum. Dan kalau kita lihat pun, banyak gerakan pasukan JDT di bahagian hadapan ataupun di final third adalah lebih kepada tertumpunya gerakan daripada Heberty dan juga Beksin, dan juga mereka ada bantuan dari Arif Aiman serta mereka ada bantuan dari Yuan Muniz ataupun Afiq Fazail yang bertindak untuk involve dengan gerakan counter attack ataupun bertindak sebagai deep line playmaker. Jadi untuk game ni memang kita boleh katakan pasukan JDT adalah lebih kepada gerakan counter attack lah, manakala dari segi build up dan juga daripada segi untuk keep position, Biji Patum adalah pasukan yang lebih baik. Tetapi daripada segi creativity dan juga daripada segi bagaimana bermain as a team, Biji Patum bukanlah pasukan yang bagus lah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat daripada segi corak permainan yang diterapkan oleh Biji Patum, mereka lebih tertumpu kepada pergerakan daripada Chanatip dan juga lebih kepada mereka punya pivot iaitu Sarat Yoyen, yang mana Sarat Yoyen yang banyak buat kerja untuk supply bola kepada Chanatip, dan Chanatip lebih banyak bertindak sebagai playmaker untuk bergerak lebih bebas di kawasan final third. Jadi benda tu yang membolehkan Biji Patum tidaklah terlalu connect ataupun berfungsi dengan baik untuk link up antara bahagian midfield department dengan striker. Jadi boleh dikatakan striker mereka seperti Danilo Perez, walaupun awal-awal boleh buat gerakan dribble yang bagus, tetapi overall untuk bermain as a team memang kurang. Dan kalau kita lihat Terasi Dangdao untuk game ni pun memang isolated dan diibaratkan tiada di dalam game lah, akibat daripada connection ataupun link up play yang dilakukan oleh Biji Patum tidaklah terlalu dihubungkan dengan baik. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah kelebihan dan juga apakah perkara positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan JDT pada perlawanan ni? Perkara pertama adalah tentang Arif Aiman. Untuk game ni sebenarnya Arif Aiman adalah diletakkan sebagai key player pasukan JDT dalam transisi pasukan JDT melakukan counter attack. Sebab apa Arif Aiman dilakukan sebegitu? Sebab Arif Aiman ada kelebihan daripada segi pace dan juga ada technical individu yang bagus, yang mana kalau kita lihat apa kelebihan yang ada pada Arif Aiman adalah daripada segi larian untuk masuk ke dalam dan juga menerima hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Contohnya gol pertama, bagaimana Arif Aiman masuk membuat larian di belakang pertahanan, dan juga Jody Ahmad nampak Arif Aiman punya off the ball movement macam tu, dia buat satu hantaran long ball dan first touch technical individu yang bagus oleh Arif Aiman untuk menahan bola tu dengan sangat-sangat bagus, dan dia tahan lekat, dia tak pijuh, tak pi mana seperti mana striker-striker import di Liga Malaysia, tetapi Arif Aiman mempunyai first touch yang sangat berkualiti dan dia juga ada ketenangan untuk beat goalkeeper pasukan Biji Patum lah. So benda tu yang diguna pakai oleh JDT dalam fasa menyerang pasukan Biji Patum, yang mana Biji Patum punya kelemahan di bahagian kiri, mereka punya left back ataupun dalam posisi back 3 mereka tidaklah terlalu efektif, yang mana mereka banyak memberikan ruang-ruang kosong untuk winger yang laju
tu seperti Arif Aiman exploit mereka punya ruang kosong lah. Jadi benda tu yang memberi kelebihan kepada JDT in term of attacking dan juga in term of counter attack. Itu gol yang pertama. Gol yang kedua kalau kita lihat daripada Arif Aiman adalah daripada segi sesi throw in, yang mana memang benda ni selalunya jadi kat Liga Malaysia je, tetapi rupanya lawan dengan Liga Thai pun Liga pasukan kuat Liga Thai pun boleh untuk dibolosi dengan daripada situasi throw in, yang mana Arif Aiman buat larian. Ya, kita kena faham lah, throw in tak ada offside. Jadi Arif Aiman buat larian lebih awal, Matt Davis nampak, Matt Davis throw dan Arif Aiman control that ball really good dan dia bawa bola masuk lebih ke dalam dan dia menyudahkan gol tersebut daripada segi sudut, daripada angle boleh dikatakan tidaklah terlalu open untuk Arif Aiman score daripada segi angle yang sukar, tetapi Arif Aiman berjaya menyudahkan peluang tersebut dengan baik. So benda tu yang kita nak daripada Arif Aiman. Dia kompos, dia mempunyai finishing yang bagus, buat kontrol yang bagus, dia pandai buat larian untuk beat orang kata apa, ruang kosong pasukan Biji Patum di bahagian pertahanan. Dan kalau kita lihat lagi sebagai contoh, ada Arif Aiman dia buat satu larian yang mana Afiq Fazai buat through ball, yang mana itu adalah percubaan yang sangat bagus dan dia one on one dengan goalkeeper lah, tetapi finishing waktu tu boleh dikatakan goalkeeper pasukan Biji Patum lebih bersedia untuk selamatkan bola tersebut. Tetapi larian yang dibuat oleh Arif Aiman tanpa bola itu adalah satu benda yang positif, dan passing daripada Afiq Fazai pun benda yang sangat marvelous lah kan. Tetapi goalkeeper lebih ready. Jadi Arif Aiman dalam fasa menyerang dia diguna pakai untuk exploit kelemahan ketara Biji Patum di bahagian kiri dengan kelebihan dari segi dia punya kelajuan. Jadi dia diguna pakai dalam fasa menyerang lah. Jadi benda tu memang kita nampak JDT utilize Arif Aiman dalam fasa menyerang. Tetapi bukan itu sahaja yang Arif Aiman lakukan di dalam padang. Kalau kita tengok heat map ataupun di dalam padang kan, daripada segi kawalan ataupun daripada segi pergerakan kedudukan Arif Aiman dalam padang, Arif Aiman juga sebenarnya seorang yang bagus daripada melakukan defensive duty. Bermaksud di sini Arif Aiman dia akan turut membantu Matt Davis melakukan track back untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi memang kita boleh nampak lah yang Arif Aiman dia banyak juga drop lebih deeper untuk membantu defensive duty dan juga mengeluarkan bola daripada bahagian JDT di bahagian kanan. So memang benda tu membantulah Matt Davis dalam suasana bertahan. Jadi disebabkan itulah pasukan Biji Patum kalau mereka nak serang belah kanan memang mereka terhad, mereka limited benda belah kanan JDT. Jadi disebabkan Arif Aiman suka bantu juga, memang itu menunjukkan dia ada work rate yang bagus. So dia bukan sahaja berguna dalam fasa menyerang, tetapi dalam fasa bertahan sebenarnya Arif Aiman banyak memainkan peranan penting di kawasan kanan pasukan JDT untuk keluarkan JDT dari bahagian serangan dan juga menyebabkan dan juga mematahkan serangan dari Biji Patum yang cuba attack di bahagian kanan JDT. Dan kita boleh nampak lah untuk game ni kalau JDT main long ball ataupun hantar bola kepada Arif Aiman boleh hold the ball dengan begitu baik. Dia ada fizikal yang agak solid, dia boleh gelecek. Kalau tengok game ni memang Arif Aiman wow, memang marvelous lah. Memang saya boleh puji lah Arif Aiman, individual play yang bagus lah, and dia gelecek 2-3 orang player, dribble dan sebagainya. Itu perkara pertama kita boleh puji tentang JDT lah. Perkara yang kedua kalau kita boleh puji tentang JDT adalah tentang strike force mereka, iaitu gandingan Backson dan juga Heberty. Untuk dua gandingan ni kalau kita tahu sebenarnya dua gandingan ni sahaja dah boleh musnahkan pertahanan pasukan Biji Patum. Sebab Biji Patum punya pertahanan boleh saya katakan mereka punya chemistry, mereka punya daripada segi nak tracking opponent dan mereka punya body positioning adalah sangat-sangat kurang, dan mereka memang tak ada orang kata apa commanding yang bagus di bahagian pertahanan. Jadi kalau kita lihat daripada segi apabila JDT menyerang, apabila bola ada di kaki Heberty sahaja dah boleh gelecek 2-3 orang player, dan apa yang dilakukan oleh Backson adalah Backson akan buat satu larian untuk attract dan juga create space kepada diri beliau untuk memberikan ruang kepada diri beliau bagi boleh dibebaskan untuk dipassing oleh Heberty. Jadi benda ni yang banyak kali berlaku, gandingan antara Heberty dan juga Backson dalam pembentukan combination play yang bagus. Mereka berjaya main 1-2 yang bagus, mereka berjaya create beberapa peluang, dan jadi kita boleh nampak yang Backson berjaya sudahkan peluang yang baik apabila dia banyak buat larian yang bagus untuk
tarik defend pasukan Thailand dan memberi ruang kepada Heberty untuk Heberty cipta peluang, so untuk create chance lah. Jadi Bexon berjaya untuk cipta beberapa percubaan ke arah gawang pasukan Biji Patum, salah satunya gol, yang mana gol tersebut Heberty assist, memang that is a good thing. Dan ada lagi yang mana orang kata apa Bexon kena tiang, yang mana dia orang kata apa main one two dengan Heberty. Lepas tu dia cipta peluang daripada segi combination play dengan gol ketiga daripada Yuan Muniz, yang mana gol tersebut memang super lah, bagaimana Bexon dengan Heberty boleh combine very well lah. Cumanya kedua-dua player ni sebenarnya boleh improve a lot lah. Boleh saya katakan Heberty untuk game ni kadang-kadang dia bermain terlalu fancy, kadang-kadang dia terlalu long, dia terlalu hold ball terlalu lama, yang menyebabkan kadang-kadang dia kehilangan bola dengan mudah lah, dan menyebabkan transisi counter attack berlaku kepada Biji Patum. Tetapi overall boleh saya katakan Heberty is a good player, dia boleh create chance, boleh connect dengan Bexon really well. Jadi tetapi kalau boleh elokkan buat fancy gameplay, kalau boleh release ball lebih laju, dia boleh buat something yang lebih better daripada strike force. Untuk Bexon untuk game ni pun dia bermain dengan baik, cumanya sayang dua percubaan kena tiang so mungkin dia boleh perbaiki daripada segi finishing lagi untuk dia lebih accurate lah Tetapi overall percubaan-percubaan yang dilakukan tu dah memang orang kata apa on point, sepatutnya boleh gol dan kalau dia lebih tenang mungkin dia boleh score the goal lah untuk dua gol, dua kali kena tiang so benda tu boleh jadi perbaiki lagi lah untuk strike force JDT, untuk elok daripada bermain fancy dan juga hold ball terlalu lama. Sebaliknya mereka boleh kill the game lebih awal, kalau mereka boleh untuk release ball dengan lebih cepat lah, untuk strike force lah. Yang tu untuk orang kata apa attacking. Untuk yang ketiga, apa yang kita boleh puji tentang JDT adalah tentang bahagian tengah, iaitu gandingan Afiq Fazail, Hong Wan dan juga Yuan Muniz, yang mana untuk ketiga-tiga player ni mereka bermain dengan sangat baik. Hong Wan dan juga Afiq Fazail, mereka dalam game ni lebih kepada double pivot. Sebab apa? Sebab memang kita nampak ketara bagaimana Chana Tip dan juga Sarat Yoyan yang bermain di bahagian tengah berjaya untuk exploit the midfield pasukan JDT lah, bagaimana mereka boleh keep position dan sebagainya. Jadi Afiq dan juga Hong Wan memang difokuskan untuk lebih kepada defensive duty, dan Hong Wan berjaya buat kerja dengan sangat baik. Dan untuk Afiq, kalau kita nampak dia buat kerja dengan sangat baik, dan tetapi kadang-kadang mereka ni agak kehilangan bola dengan mudah di bahagian tengah apabila di pressing. Jadi mereka perlu perbaiki benda tu untuk tidak kehilangan bola dengan mudah di bahagian tengah dan kena keluar daripada pressing dengan lebih cepat lah kalau mereka ditekan dengan lebih tinggi oleh pemain-pemain Biji Patum. Tetapi in term of counter attack dan juga in term of bertindak sebagai attacking, Afiq Fazail berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik. So dia berjaya untuk stabilkan bahagian tengah, dia bantu Hong Wan bertahan dan dia bantu Yuan Muniz untuk menyerang. Jadi untuk game ni Afiq Fazail boleh saya katakan one of the best player di bahagian tengah. Dia berjaya buat 2 killer passing, salah satu kepada Arif Aiman, memang marvelous lah true passing tu. Yang kedua, satu passing counter attack daripada gerakan counter attack kepada Bexon, yang Bexon shoot kena tiang tu, yang tu lah so boleh katakan daripada segi attacking wise memang Afiq Fazail ada passing accuracy yang bagus, vision yang bagus, memang dia boleh menyebabkan attacking pasukan JDT lebih lancar dengan bertindak sebagai satu pemain yang boleh buat hantaran-hantaran ke bahagian hadapan dengan sangat baik di celah-celah pertahanan. So benda tu yang Afiq Fazail ada lah tetapi sayang lah dia tak di call out untuk Malaysia kalau dia call out mungkin lebih better lah. Untuk Yuan Muniz, kalau kita lihat game ni dia banyak involve dengan berada di dalam D-box dia pandai untuk reaction dengan bola muntah, dia pandai untuk letakkan diri dia. Sebagai contoh, ada Arif Aiman yang gelecek bola, dia masuk lebih ke sampai ke D-box, bola tu nak out dah tapi Arif Aiman buat cutback ada Yuan Muniz, tapi Yuan Muniz terlekor sikit, dia tak dapat yang tu daripada segi positioning Yuan Muniz dah bagus, cumanya reaction toward the ball dia agak kurang. Tetapi lepas tu dia improve. Bagaimana dia improve? Dia berjaya menjaringkan gol, bagaimana dia meletakkan diri di dalam D-box, tak offside, dan Bexon buat percubaan goalkeeper tepih dan bola muntah dia punya reaction toward the ball dia bagus, dia sambut bola muntah untuk score the goal lah. Tetapi daripada segi agresif dan juga daripada segi dia punya corak permainan untuk bertahan daripada segi nak buat defensive duty, daripada segi pressing, Yuan Muniz agak kurang sikit. Dekat bahagian tengah pun dia berapa kali hilang bola so benda tu mungkin boleh diperbaiki lah untuk pasukan JDT sebab apa? Sebab game ni pun kalau kita lihat antara kelemahan JDT yang paling ketara adalah daripada segi mereka punya defensive structure. Untuk game ni gol pertama penalti tu kita letak tepi lah tapi Sean Lowry lepas dia bagi penalti tu, overall game dia main dengan baik dia banyak cover tempat Koh Bee Ong dan sebagainya. Dan untuk game ni pula
boleh saya katakan kelemahan yang agak ketara adalah bila Koh Beng Ong buat overlap. Boleh dikatakan daripada segi overlapping yang dibuat oleh Koh Beng Ong, dia boleh dikatakan daripada segi off ball movement efisien, tetapi daripada segi untuk team passing kat Koh Beng Ong boleh dikatakan tidak terlalu efisien dan agak isolated, yang menyebabkan Koh Beng Ong bila dia naik overlap, dia banyak kehilangan bola di kawasan kiri dan menyebabkan pasukan Biji Patum boleh exploit dan juga masuk ke bahagian kiri Koh Beng Ong. So benda tu mehadkan pergerakan Koh Beng Ong untuk naik lebih atas. Jadi memang kita boleh nampak lah di bahagian kiri pasukan JDT memang banyak kena attack pada perlawanan ni berbanding bahagian kanan, sebab bahagian kanan dia tak isolated sangat, sebab Arif Aiman dia selalu turun untuk bantu Matt Davis kan. Jadi benda tu perlu diperbaiki lah, dan kehilangan Jody Ahmad pun kita boleh nampak yang JDT agak kurang daripada area duel kan. Jadi defensive structure JDT kena perbaiki sikit kan, kena buat lebih better lah kan untuk the next game. Tapi overall bagi saya defend pun not bad. Mereka berjaya sekat Danilo waktu first half, mereka berjaya sekat Tirasi Danda 90 minit, memang tak ada nama. Mereka berjaya orang kata apa, tidak membiarkan ego Segif di second half, memang tak berfungsi kan. Jadi memang dalam game semalam macam Canatip dengan Sarat Yoyan yang main yang lain semua tak ada dalam padang. So benda tu positif lah. Overall JDT positif, cumanya perbaikilah dari segi attacking wise dan juga defensif untuk lebih stabil lah, jangan mudah kehilangan bola bila kena pressing. Itulah ulasan saya. Assalamualaikum.